Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa agaknya yang akan cikgu kongsikan kali ini kan? Kali ini cikgu akan kongsikan tentang kemahiran melukis rajah biologi SPM, melukis rajah berfungsi. Ya, dalam SPM, soalan yang berkehendakan calon untuk melukis rajah berfungsi pernah ditanya. Mari kita mulakan. Beberapa panduan melukis rajah berfungsi subjek biologi yang anda perlu ingat adalah yang pertama, betul konsepnya, iaitu betul bahagian yang hendak dilukis atau struktur apa yang hendak dilukis. Kedua, rajah yang berkualiti yang kita lukis, iaitu tiada garisan terputus-putus pada rajah. Ini menggambarkan lukisan itu adalah lukisan yang kemas. Dan seterusnya, sekiranya soalan berkehendakkan pelajar meletakkan label, maka haruslah rajah itu mempunyai label. Kita tengok kepada contoh yang pertama, iaitu untuk SPM 2010 daripada bab pergerakan dan sokongan. Rajah menunjukkan lengan yang sedang dibengkokkan. Soalan meminta untuk melengkapkan rajah dengan melukiskan otot tricep dalam pergerakan yang ditunjukkan ini. Jadi, bagaimana untuk melukiskan otot tricep tadi? Pertama, lukiskan tendon. Untuk tricep, tendonnya yang di bahagian atas terdapat satu yang melekat kepada tulang scapula, satu lagi tendon melekat pada humerus, dan di bahagian bawah ada satu tendon yang melekat kepada tulang ulna. Yang kedua, lukiskan otot tricep tersebut. Untuk melukis otot tricep, kita perlu perhatikan saiz otot bicep di sini. Disebabkan lengan adalah sedang dibengkokkan, maka otot bicep mengecut, the biceps is contract while the tricep is relaxed. Otot tricep yang relax ataupun mengenduk, saiznya adalah kecil sedikit berbanding dengan bicep. Perhaluskan lukisan anda sehingga menampakkan bahawa otot bicep mengecut, otot tricep mengenduk. Dalam soalan ini, pemarkahan yang diperuntukkan adalah 2 markah, iaitu yang pertama, lukisan tendon yang betul, iaitu di bahagian tricep ini. Yang kedua, saiz tricep yang betul, iaitu tricep lebih kecil daripada bicep. Mari kita lihat kepada contoh kedua, iaitu dalam SPM tahun 2018. Lukis dan labelkan struktur unit asas bagi komponen utama yang dinamakan dalam 1B1. Komponen apa ya? Ya, inilah dia struktur yang perlu dilukis, iaitu struktur DNA yang berbentuk helix ganda 2. Macam mana nak lukiskan unit asas bagi DNA ini kan? Ya, lukisan yang kita harus lukis adalah unit nukleotida. Dan semua pelajar harus ingat, untuk melukis unit nukleotida, ia terdiri daripada 3 komponen utama. Yang pertama gula pentosa, kedua kumpulan fosfat, dan ketiga base bernitrogen. Jadi bagaimana agaknya lukisan satu unit nukleotida itu kan? Penat kawan kita ni melukis. Sedikit ulang kaji untuk unit nukleotida. Nukleotida terdiri daripada 2 jenis, iaitu DNA dan RNA. Untuk melukiskan komponen-komponen dalam DNA, iaitu kumpulan fosfat dan juga base bernitrogen, kita harus tahu bahawa kumpulan fosfat dan base bernitrogen terikat pada kumpulan karbon keempat dan kumpulan karbon pertama pada gula pentosa tersebut. Kemudian barulah kita boleh rangka bagaimana untuk melukiskan unit nukleotida tadi. Kita mulakan dengan lukisan gula pentosa, dan pada karbon keempatnya kita lukiskan kumpulan fosfat. Pada karbon pertama kita lukiskan base bernitrogen. Dan untuk rajah ini, pemarkahan yang diperuntukkan adalah sebanyak 2 markah, iaitu
kedua-dua sambungan yang betul pada ikatan karbon ini memperoleh 1 markah, dan seterusnya markah yang kedua adalah untuk lukisan 3 komponen ini yang betul, iaitu gula pentosa, kumpulan fosfat dan juga base bernitrogen. Agak-agaknya bagaimana lukisan sepasang unit nukleotida, kan? Sepasang unit nukleotida boleh ke kita lukis? SPM tahun 2007 soalan ini pernah ditanya, di mana rajah yang diberikan merupakan sebahagian daripada satu rantai nukleotida yang telah dilukiskan, dan maklumat ini diberitahu di peringkat awal, iaitu satu molekul DNA terdiri daripada 2 rantai nukleotida, dan calon dikehendaki melengkapkan rajah yang diberikan ini. Bagaimana untuk kita lengkapkan? Ialah, semudah itu. Macam mana kita nak mula? Okey, yang pertama, dalam pemakahan soalan ini, 3 markah, sebanyak 3 markah itu kita peroleh. Yang pertama, iaitu anda mesti melukis 3 unit nukleotida, iaitu 1, 2 dan 3. Markah kedua diperolehi ialah dengan melukiskan bentuk base bernitrogen yang betul. Maksudnya, sekiranya bucu itu tajam, perpasangan base bernitrogen juga perlu tajam. Begitu jugalah kalau sekiranya bentuknya agak melengkung dan yang seperti ini. Dan markah yang ketiga, lukisan setiap komponen unit nukleotida adalah betul. Yang ini lebih menitik beratkan struktur gula pentosa yang dilukiskan seperti ini. Bukannya bucu ini menghadap ke atas seperti gambar rajah yang sedia ada. Kerana struktur DNA kita adalah berbentuk helix ganda 2, maka munasabahlah rajah gula pentosa ini, bucu tajam ini menghadap ke bawah. Kita lihat contoh yang ketiga, iaitu soalan pada tahun SPM 2008. Soalan berkaitan dengan melukis rajah pada peringkat dalam proses meiosis. Rajah yang diberi, keadaan kromosom homolog di peringkat permulaan proses Y, dan diikuti dengan rajah yang kedua, calon dikehendaki melukis apakah kesudahan keadaan kromosom homolog di akhir proses Y. Dan soalan ini memperuntukkan hanya 1 markah sahaja. Untuk melukiskan keadaan kromosom homolog di akhir proses Y, pelajar harus tahu pada peringkat permulaan proses Y ini, kromosom homolog berada pada peringkat apa? Ia berada pada peringkat profasa 1. Dan semasa profasa 1, kejadian pindah silang iaitu crossing over take place, and every student should know what is the ending of the crossing over process. Di akhir proses Y, keadaan kromosom homolog adalah seperti berikut. Kita dapati bahagian lengan kromosom homolog yang bertindih itu, ia telah bertukar. Inilah yang dimaksudkan oleh proses pindah silang, iaitu crossing over. Pertukaran bahan genetik ataupun pertukaran segmen tertentu DNA pada kromosom homolog. Dan soalan ini hanya memperuntukkan 1 markah sahaja. Jadi, para pelajar, pastikan lukisan anda betul. Jom kita lihat soalan percubaan negeri ini. Dalam soalan ini, ia mengkehendaki pelajar melengkapkan lukisan pada peringkat Y. Jadi, untuk menjawab soalan ini, para pelajar harus tahu apakah peringkat X dan apakah pula peringkat Z. Sebelum itu, kita kena kenal pasti ini proses mitosis atau meiosis. Ini adalah proses meiosis berdasarkan keadaan kromosom homolog pada peringkat X dan juga pada peringkat Z. Pada peringkat X, kromosom homolog sedang mengalami pindah silang. Pada peringkat Z pula, kromosom homolog telah terpisah dan ditarik ke arah kutub yang bertentangan. Perkara kedua yang anda harus tahu ialah tentang berapakah bilangan kromosom tersebut.
Cikgu selalu pesan anak murid untuk mengetahui bilangan kromosom, kita kira sahaja bilangan rama-rama yang ada dalam sel tersebut. Ya, ada 1, 2, 3 dan 4. Maka senanglah kita untuk melukis keadaan kromosom pada peringkat Y, iaitu pada peringkat metafasa 1. Ini adalah profasa 1 kerana berlakunya pindah silang, dan ini adalah anafasa 1. Maka ini merupakan peringkat metafasa 1. Soalan berikut menunjukkan keadaan kromatid yang gagal terpisah semasa anafasa 2. Yes, the sister chromatids that fail to separate must occur during either anaphase 1 or anaphase 2. Apakah istilah kita gelarkan keadaan ini? Ya, tak disjungsi atau non-disjunction in English. Jadi, untuk menjawab soalan yang mengkehendaki calon melukiskan sel-sel anak yang terbentuk di akhir peringkat meiosis ini, jangan susah. Kita hanya ingatkan sel pada peringkat anafasa 2 ini seperti 2 biji kek. Dan setiap kek ini perlu kita berkongsi dengan rakan karib kita. Untuk memotong kek, kita perlukan apa? Ya, kita perlukan pisau. Jadi, kita ambil pisau dan kita potong kek kita, lalu kita lukiskan keadaan kromatid pada kedua-dua sel anak yang terbentuk. Sama seperti kek yang di sebelah ini, kita juga perlukan pisau untuk memotong kek tersebut, walaupun nampaknya keadaan di dalam kek itu seperti tidak sama keadaannya seperti yang kek sebentar tadi. Potonglah kek tersebut dan lukiskan kromatid di dalam sel-sel anak di akhirnya. Untuk keadaan kek kedua kita, kromatid yang berada dalam sel anak sama ada terkurang 1 atau terlebih 1. Rajah yang kedua sama ada anda boleh lukis begini ataupun begitu. Inilah dia kesan tak disjungsi. Sampailah kita kepada contoh yang keempat. Soalan ringkas pada tahun SPM 2006. Apabila melihat kerajaan ini, ramai pelajar dah tahu apakah dia mekanisme tindakan enzim yang ditunjukkan. Ya, ia adalah hipotesis kunci dan mangga. Key and log hypothesis. Dalam soalan ini, pelajar dikehendaki melukis rajah yang tertinggal pada petak 3 dan petak 4. Sebelum itu, kita kenal pasti dahulu struktur ataupun lukisan yang telah tersedia pada kotak 1, 2 dan 5. Kalau anda perhatikan, struktur pada kotak 2 telah berubah daripada yang ini kepada begini. Maka, ini menunjukkan bahawa ini adalah substrat dan ini adalah hasil atau produk. Dengan sebab itu, ini adalah enzim. Maka, kita sudah pasti di kotak 4 adalah lukisan struktur enzim. Jadi, di tengah-tengah ini, iaitu kotak ketiga, kita harus melukiskan gabungan antara enzim dan substrat yang kita panggilkan sebagai kompleks enzim substrat. Dan lukisannya adalah seperti itu. Dan untuk kotak keempat, lukiskan semula sahaja apa yang ada seperti dalam kotak pertama. Untuk soalan ini, 2 markah diperuntukkan. Maka, 1 markah untuk lukisan betul pada kotak ketiga dan 1 markah lagi untuk lukisan betul pada kotak yang keempat. Jangan hilang markah ya. Soalan percubaan negeri yang seterusnya iaitu daripada Trial Terengganu 2012 sebagai contoh kelima atau yang terakhir kita pada kali ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Cikgu ya. Baik, dalam soalan ini, apa yang dikehendaki adalah untuk pelajar melukis dan melabelkan struktur dalam bahagian yang berlabel X ini. Jadi, perkara pertama anda harus tahu ialah apakah X? Ya, X adalah ileum ataupun usus kecil. Kedua, anda harus tahu apakah dia struktur yang dimaksudkan yang perlu kita lukis di dalam struktur X ini. Ya, betul. Apa yang kita harus lukis adalah struktur villus. Mari kita tengok apa yang rakan kita lukis. Wah, nampaknya macam betul saja apa yang dilukiskan olehnya. Bagaimana rajah yang dilukiskan oleh Hazira kan?
Ada siapa nak tahu tak? Jom kita lihat. Ya, itulah dia lukisan yang dilukiskan oleh rakan kita Hazira. Dan Hazira bukan setakat melukiskan rajah sahaja, tapi beliau juga melabelkan rajah tersebut, iaitu Hazira labelkan sel epithelium, kapilari darah dan juga laktil. Dan ini adalah struktur yang lengkap untuk villus. Bagi soalan ini, pemarkahan yang diperuntukkan adalah 2 markah. Pertama, rajah yang dilukis adalah betul, bermakna anda melukis struktur villus. Yang kedua, 3 label yang betul dilabelkan, iaitu untuk epithelial cell, blood capillary dan juga laktil. Ya, anda akan dapat maksimum markah 2 markah bagi soalan ini. Alright, the last example for today. SPM 2005. Long time ago, the string in the model of the lungs is pulled down. So the question, draw the changes to the thin rubber sheet and the balloons in the diagram. So as you know, the question state for the 2 things. Thin rubber sheet, this one, and also the balloons, this one. Let us watch the video for a moment. And you see that? What happened to the balloons and also the thin rubber sheet? So how are we going to draw? First of all, the balloons. When the string is pulled down, the balloons will become bigger. So you have to draw for both balloons. First one. Second, the thin rubber sheet will be lower than the first one. I mean the dotted line. You can draw like this or maybe like this. So you may get 2 marks here. First mark for the balloons, both balloons are drawn bigger, and the second mark is for the thin rubber sheet that is drawn below the first one. Okay students, before I end for today's lesson, cikgu nak berkongsi suatu tips, iaitu tentang soalan-soalan biologi yang mempunyai rajah. Rajah yang diberi dalam soalan merupakan info bermaklumat. Seperti contoh, sekiranya soalan itu dibekalkan dengan rajah karyotik manusia seperti ini, anda perlu tumpukan kepada 2 lokasi. Pertama, pandang pada kromosom seksnya, iaitu di bahagian kanan bawah. Lihat sama ada kedua-dua saiz kromosomnya sama ataupun tidak. Jadi kita tahu jantina individu itu sama ada lelaki XY seperti ini ataupun perempuan. Yang kedua, kita tumpukan kepada kromosom nombor 21. Sama ada kromosom itu seperti pasangan kromosom yang lain ada sepasang, atau seperti yang ini, ia ada 3 kromosom nombor 21. Maka kita akan dapat tahulah bahawa individu itu mengalami sindrom Down ataupun orang yang normal. Jadi, karyotik manusia ini menggambarkan seorang lelaki yang sindrom Down. Baiklah semua, setiap yang bermula pasti akan ada akhirnya. Anak-anak semua, belajar atau meningkatkan diri tidak boleh dihentikan oleh segala keterbatasan diri dan situasi. Manfaatkanlah semua peluang untuk belajar dan tingkatkanlah diri di mana pun jua, bila-bila masa pun dan dengan siapa pun anda berada. Sentiasa ingat, stay home, stay safe. Cuti akhir persekolahan kali ini amat singkat. Pastikan anda benar-benar memanfaatkannya. Sehingga kita berjumpa lagi. Ingat selalu pesan cikgu dan cikgu-cikgu yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.